Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita semasa bersama saya, Atira Minuddin. Kementerian Pendidikan menetapkan pemakaian seragam sekolah 2 hari setiap minggu. 2 hari lagi bagi pemakaian baju sukan manakala baki sehari untuk seragam kokurikulum. Menterinya Fadlina Siddiq berkata kelonggaran itu bagi sesi persekolahan baru yang akan bermula Mac ini. Langkah tersebut bertujuan meringankan beban kewangan ibu bapa yang turut perlu melakukan persediaan untuk menyambut Ramadan pada bulan sama. Jelas Fadlina lagi, surat keliling bagi memaklumkan arahan dan garis panduan pemakaian itu akan segera dikeluarkan kepada pihak sekolah. Beliau berucap pada Majlis Amanat Tahun Baharu 2024 bagi kementeriannya di Putrajaya. 9 projek naik taraf stesen kereta api telah diluluskan di bawah projek landasan berkembar elektrik Lembah Klang Fasa 2 KVDT 2. Menteri Pengangkutan Anthony Loke memaklumkan ini termasuk stesen Salak Selatan, Bangi, Pantai Dalam dan Pelabuhan Klang. Projek naik taraf akan dimulakan serta-merta. Selain itu, turut diluluskan satu projek pembinaan stesen baharu, stesen Seremban Central yang dijangka siap dalam tempoh 2 tahun. Kos keseluruhan 10 projek terlibat RM280 juta. Beliau berkata demikian pada Majlis Pelancaran Stesen Baharu Seremban Central di Seremban. AirAsia akan mempertingkat kekerapan penerbangan laluan Jakarta Kuching kepada setiap hari berbanding 3 hari seminggu sebelum ini. Ia bermula 8 Februari depan. Menerusi penambahan kekerapan itu, AirAsia menyediakan lebih banyak pilihan penerbangan dengan kadar tambang yang berpatutan. Syarikat penerbangan itu memaklumkan peningkatan kekerapan itu tepat masanya ketika industri pelancongan kedua-dua negara alami fasa pemulihan yang pesat. Malah, laluan Kuching Jakarta ini sangat penting sebagai penghubung antara Sarawak ke bahagian lain di Indonesia, terutamanya dengan penubuhan Ibu Negara Baharu Indonesia Nusantara di Kalimantan Timur. 17 juta transaksi tanpa tunai disasar menerusi program PayNet Digital Campus 3.0 sepanjang tahun ini. Pengarah kanan bahagian digitalisasi kerajaan PayNet, Firdaus Ghani berkata, sasaran itu meningkat 50% berbanding edisi terdahulu. Ia mengambil kira pelibatan lebih banyak institusi pendidikan tinggi. Digital Campus 2.0 merekodkan 11.8 juta transaksi dengan penyertaan lebih 400,000 mahasiswa dari 28 universiti. Purata transaksi bagi setiap mahasiswa ialah 29 transaksi. Digital Campus bertujuan menggalakkan pelajar mengadaptasi pembayaran digital dalam urusan seharian, selain mewujudkan persekitaran lebih selamat. Waspada terhadap tipu daya yang menyalahgunakan nama dan logo Bank Negara Malaysia BNM atau pegawai kanannya. Menerusi kenyataan, Bank Pusat menjelaskan ia tidak mempromosikan mana-mana skim pelaburan sama ada menerusi video, hantaran atau mesej. Tegas BNM, tindakan sewajarnya akan diambil terhadap pelaku. Jika mempunyai sebarang keraguan, orang ramai disaran menghubungi BNM Link melalui bnmlink.bnm.gov.my. 3,254 unit jam dinding digital mengandungi audio 30 juzuk Al-Quran dirampas Kementerian Dalam Negeri KDN. Jam dengan fungsi azan itu dijual tanpa kelulusan. Setiausaha Bahagian Penguatkuasaan dan Kawalan KDN Nik Yusaimi Yusof berkata, jam itu dirampas dalam serbuan di 4 premis di sekitar Lembah Klang. Premis terbabit dipercayai menjadi pengedar kepada penjualan jam berkenaan. Simakan lanjut mendapati jam yang dirampas mempunyai kesalahan teknikal audio bacaan Al-Quran seperti bacaan berulang. Selain bacaan dan maksud tidak sempurna kerana bacaan bercampur aduk dengan laungan azan. Jam tersebut dipercayai diimport dari China dan dijual dengan harga pasaran bermula RM350 seunit. Anggaran nilai keseluruhan rampasan itu RM1.1 juta. 4 warga tempatan ditahan untuk bantu siasatan. Sekian berita semasa dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.